kepada Ustaz Syukran dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Syazana Nadia binti Husin daripada jurusan Pengurusan Sumber Manusia. Saya akan menerangkan pengenalan tentang cabaran masyarakat Melayu dan juga cabaran masyarakat Melayu dari segi ekonomi, iaitu kadar kemiskinan masyarakat Melayu dan piawai hidup yang rendah dalam kalangan masyarakat Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Ali dari jurusan Human Resource Management akan menerangkan tentang isu ketidakseimbangan ketara dari hak milik kekayaan antara etnik. Assalamualaikum. Saya Nur Syafiqah binti Mazuki bernombor pelajar 2019-527737 dan saya akan membentangkan tentang isu tenaga dan pekerjaan antara etnik di mana Melayu hanya terlibat dalam sektor pertanian sara diri dan pelombongan berbanding etnik lain. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Hafizah Diana binti Khalid dari jurusan Human Resource Management dari kumpulan CTU 553. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azlin binti Said daripada BA 2434M akan mengupas tentang isu cabaran masyarakat Melayu dari segi politik, iaitu perubahan trend dan corak pengundian. Assalamualaikum, nama saya Mazlina binti Mustafa dari program BA 243 jurusan Sumber Manusia. Pada video kali ini saya akan membincangkan tentang cabaran masyarakat Melayu dalam isu politik pada awal kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rabiatul Adawiyah binti Abdul Wah bernombor pelajar 2019361461. Hari ini saya akan berbincangkan tentang isu sosial dan isu dalam cabaran pendidikan semasa dalam masyarakat Melayu. Assalamualaikum, nama saya Nur Husnina binti Lokman. Saya dari jurusan kod BA 243 dan daripada kelas CTU 553C. Saya akan menerangkan tentang isu sosial cabaran masyarakat Melayu dalam kebebasan beragama dan cabaran dalam pemisahan dari segi fizikal. Seperti yang kita semua ketahui, negara kita adalah salah satu negara yang masyarakatnya terdiri daripada bangsa, agama, bahasa dan budaya. Struktur ini merupakan satu cabaran dan juga aset kepada kepimpinan dan pengurusan negara. Kewujudan masyarakat yang pelbagai mempunyai gaya hidup, adat dan kepercayaan yang berbeza dari satu kaum ke kaum yang lain. Keragamannya pasti menghadapi cabaran tersendiri di sebalik keharmonian sosial yang kita lihat sekarang. Oleh itu, dalam tugasan ini, kami akan menerangkan cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Melayu dari segi ekonomi, politik dan sosial. Seterusnya, saya akan menerangkan cabaran masyarakat Melayu dari segi ekonomi, iaitu kadar kemiskinan masyarakat Melayu dan piawai hidup yang rendah dalam kalangan masyarakat Melayu. Apabila terdapat hubungan antara kemiskinan dan kaum tertentu, masalah kemiskinan menjadi tinggi. Kebanyakan isi rumah yang miskin adalah dalam kalangan kaum Melayu. Pada tahun 1970, kadar kemiskinan kaum Melayu adalah tertinggi daripada kaum India dan China, iaitu sebanyak 65.9%. Di samping itu, berbanding dengan keluarga di bandar, keluarga di luar bandar mempunyai kadar kemiskinan yang lebih tinggi. Oleh kerana sebahagian besar penduduk luar bandar juga berbangsa Melayu, masalah kemiskinan dianggap sebagai masalah kaum Melayu. Walaupun kaum Cina dan India juga mempunyai kadar kemiskinan, kemiskinan kaum Melayu masih menjadi tumpuan. Seterusnya, piawai hidup yang rendah dalam masyarakat Melayu. Sehingga tahun 1990, kaum Melayu paling ramai dalam bidang pertanian sebanyak 76.4%, guru dan jururawat sebanyak 68.1%, industri perkhidmatan sebanyak 61.5%. Profesional teknikal yang tidak berdaftar seperti pelukis, juruteknik, pembantu hospital sebanyak 60.3%, pengkeranian sebanyak 5.4% dan bidang pengeluaran atau pengadali sebanyak 48%. Penyertaan orang Melayu dalam pendaftaran profesional masih kurang memuaskan. Di antara bidang yang disenaraikan iaitu arkitek, akaunten, jurutera, doktor, peguam dan juruukur, kaum Melayu hanya 29%. Selebihnya dikuasai oleh kaum Cina dan India. Begitu juga dalam bidang pentadbiran, orang Melayu hanya berjumlah 33.3%, sementara pemasaran dan penjualan sekitar 36%.
Situasi ini sangat menyedihkan kerana kawasan-kawasan ini menghasilkan pandangan yang paling menguntungkan dan merupakan sektor yang mempengaruhi pelaksanaan dasar pembangunan dan kestabilan ekonomi negara. Terima kasih Saudari Syazana atas penerangan beliau tadi. Isu kemiskinan menjadi semakin rencam apabila terdapat hubung kait antara kemiskinan dengan kumpulan etnik tertentu. Masalah ini dirumitkan lagi dengan ketidakseimbangan yang ketara dari segi hak milik kekayaan antara etnik. Pada tahun 1970, etnik Melayu hanya memiliki 2.4% daripada pemilikan modal saham dalam syarikat berhad berbanding dengan 27.2% bagi etnik Cina. Oleh itu, kerajaan memperkenalkan dasar ekonomi baru yang bertujuan bagi memajukan ekonomi serta berusaha menghapuskan pengenalan ekonomi berasaskan etnik yang menjadi asas kepada penyusunan semula sosial ekonomi negara. Strategi penyusunan semula masyarakat ini diharapkan dapat menghapuskan pengenalan kaum berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dan tempat tinggal. Tujuan penyusunan semula guna tenaga dilakukan adalah untuk memperlihatkan bahawa penduduk Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Pengstrukturan ini juga dapat memberi peluang kepada semua kaum untuk menikmati kekayaan negara dan mewujudkan keharmonian di kalangan semua kaum di Malaysia. Melalui penyusunan semula masyarakat, diharapkan pemilikan saham di Malaysia akan melambangkan komposisi kaum di negara ini. Sasaran agihan bagi pemilikan saham mengikut komposisi kaum ialah 30/40/30. Menerusi pelaksanaan DEB adalah diharapkan kaum Bumiputera akan mencapai sekurang-kurangnya 30% pemilikan saham di Malaysia menjelang tahun 1990. Walau bagaimanapun, sasaran 30% untuk kaum Bumiputera bukanlah dengan mengambil hak yang telah dimiliki oleh kaum bukan Bumiputera, tetapi adalah dengan mengurangkan hak pemilikan saham oleh orang asing. Cara langkah-langkah bagi mencapai strategi menyusun semula masyarakat ialah dengan membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputera, pemodalan nasional berhad dan lain-lain bagi membantu kaum Bumiputera mendapatkan modal dan membuat pelaburan dan pembangunan bandar baru. Itu sahaja daripada saya. Penerangan seterusnya saya akan serahkan kepada Saudari Syafiqah Marzuki. Isu tenaga dan pekerjaan antara etnik di mana Melayu hanya terlibat dalam pertanian sara diri dan pelombongan berbanding etnik lain. Apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan di atas? Ia adalah selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Kerajaan Perikatan pada ketika itu meneruskan dasar ekonomi bebas penjajah Inggeris. Namun, pada akhir tahun 1960-an, hampir separuh daripada rakyat Malaysia tinggal dalam kemiskinan iaitu sebanyak 49.3%. Isu kemiskinan menjadi semakin rencam apabila terdapat hubung kait antara kemiskinan dengan kumpulan etnik tertentu. Sebahagian besar daripada isi rumah miskin adalah dalam kalangan etnik Melayu. Pada tahun 1970, sebanyak 65.9% daripada etnik Melayu adalah miskin berbanding dengan hanya 27.5% dalam kalangan etnik Cina dan 40.2% bagi etnik India. Selain itu, isi rumah luar bandar juga mencatatkan kadar kemiskinan yang tinggi berbanding dengan isi rumah bandar. Oleh sebab majoriti penduduk luar bandar juga adalah etnik Melayu, masalah kemiskinan dilihat sebagai masalah etnik Melayu. Walaupun terdapat etnik Cina dan India dan juga orang bandar dan luar bandar, namun kemiskinan dalam kalangan etnik Melayu menjadi tumpuan. Etnik Melayu menjadi sinonim dengan kemiskinan. Masalah ini dirumitkan lagi dengan ketidakseimbangan yang ketara dari segi hak milik kekayaan antara etnik. Pada tahun 1970, 2/3 guna kuasa tenaga dalam sektor pertama iaitu pertanian dan perikanan adalah etnik Melayu. Etnik Cina dan India kebanyakannya bergiat dalam sektor kedua
iaitu pelombongan, pembuatan, pembinaan, utiliti dan pengangkutan, dan ketiga iaitu perdagangan borong dan runcit, kewangan, perkhidmatan awam dan lain-lain. Pekerjaan dalam kategori profesional, teknikal, pengurusan dan jualan didominasi oleh etnik Cina, manakala etnik Melayu kebanyakan bekerja sebagai petani dan pekebun kecil. Oleh hal demikian, etnik Melayu bukan sahaja kebanyakannya miskin, tetapi mereka juga terlibat dalam sektor pertanian sara diri dan rendah produktiviti. Assalamualaikum, saya Nur Hafizah Diana. Pada hari ini, saya ingin menerangkan tentang tajuk tsunami politik di Malaysia. Politik adalah salah satu tajuk yang sering diperkatakan dalam masyarakat setempat. Untuk pengetahuan anda, keputusan pilihan raya umum ke-12 iaitu pada 8 Mac 2008 telah mengubah segalanya dari segi politik, sosial dan ekonomi di negara kita. Hal ini kerana Barisan Nasional BN telah meraih keputusan yang tidak memberangsangkan di dalam sejarah pilihan raya negara kita. Parti ini hanya memperoleh kemenangan 140 kerusi parlimen daripada 222 kerusi yang dipertandingkan. Persaingan sengit di antara BN dan pembangkang iaitu Parti Keadilan Rakyat PKR, PAS, DAP masing-masing memperkenalkan manifesto berkaitan sensitiviti dan keprihatinan terhadap isu yang melanda masyarakat setempat. PAS melancarkan manifesto negara berkebajikan manakala PKR dengan cogan kata harapan baru untuk Malaysia dan diikuti oleh DAP yang bertemakan perubahan. Aspek optimisme yang dititik beratkan oleh Pakatan Rakyat yang boleh menjamin masa depan rakyat ketika kekecewaan dan kegelisahan melanda ekonomi yang semakin menggusarkan hati rakyat Malaysia. Rentetan peningkatan kes jenayah ragut yang semakin serius telah mengganggu keselamatan setempat dan permasalahan rakyat berkenaan dengan peningkatan perbelanjaan harian mereka. Ianya telah menggerakkan Parti Barisan Nasional untuk melancarkan pelan kesinambungan dan membuktikan kepada masyarakat tentang pencapaian mereka sebagai sebuah parti yang telah berjaya memajukan dan membangunkan sesebuah penempatan. BN telah membahagikan manifestonya kepada 5 perkara iaitu meliputi pendidikan, ekonomi, pembangunan seimbang, menurunkan kadar kenaikan harga serta undang-undang dan ketenteraman awam. Semasa pilihan raya 2008, 5 buah negeri iaitu Kelantan, Pulau Pinang, Perak, Selangor dan Kedah telah dikuasai oleh pembangkang selain daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Namun kemudian BN berjaya memegang tampuk pemerintahan negeri Perak. Barisan Nasional hanya berjaya memenangi 1 daripada 11 kerusi di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dengan perubahan drastik yang dihadapi oleh Barisan Nasional menyebabkan perubahan dalam pola politik negara Malaysia. Impian Barisan Nasional untuk mengekalkan kemenangan semasa pilihan raya 2008 tidak tercapai kerana pengagihan undian yang berskala tinggi dimiliki oleh pihak pembangkang. Seterusnya, cabaran dari segi perubahan trend dan corak pengundian. Keputusan pilihan raya 2008 memperlihatkan trend dan corak pengundian yang berbeza daripada pilihan raya sebelumnya, iaitu BN menguasai majoriti kerusi tanpa banyak cabaran. Dalam pilihan raya 2008 juga, BN mendapat sokongan masyarakat daripada pelbagai etnik sehingga menjamin kemenangan mereka dalam mempertahankan majoriti 2/3. Terdapat pemimpin dan parti politik yang memanipulasi isu perkauman untuk meraih undi kerana strategi sedemikian mudah memancing emosi pengundi etnik terbabit. Apatah lagi jika disentuh itu membabitkan hak dan kepentingan etnik berkenaan seperti agama, bahasa, ekonomi dan juga pendidikan. Strategi memanipulasikan isu perkauman menjadi begitu berkesan sehingga menjadi formulir kemenangan buat sekian lama. Sebaliknya, peralihan kuasa yang berlaku pada PRU14 baru-baru ini menuntut orang Melayu untuk menyesuaikan diri dengan landscape politik baharu negara di mana rakyat Malaysia secara aman menggunakan kuasa petik undi untuk mengalih tampuk pemerintahan yang menyaksikan Barisan Nasional tumbang kepada Parti Pakatan Harapan. Jelas diperlihatkan di sini bahawa kerangka politik baharu ini menjadi cabaran baharu kepada bangsa Melayu hari ini.
tidak dapat dinafikan ada segelintir kelompok Melayu yang masih bernostalgia dengan UMNO dan terus meratapi kekalahan parti berkenaan, serta ada yang menimbulkan isu sensitif untuk membangkitkan ketidakpuasan hati terhadap kerajaan PH. Situasi ini menuntut masyarakat Melayu untuk membuat keputusan yang bijak sama ada bergabung dengan parti yang dikuasai Melayu seperti Parti Amanah Negara, Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan juga PKR, ataupun memilih untuk terus meratapi kejatuhan UMNO. Perkara ini juga turut menggambarkan bahawa pengundi kini lebih berminat dengan isu yang lebih besar dan utama, membabitkan tadbir urus yang baik, ketelusan, accountability, kebebasan bersuara, keadilan dan juga seumpamanya. Justeru, strategi dan pendekatan kempen dan perjuangan parti politik juga perlu disesuaikan dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat. Untuk mendapat perhatian dan undi, mereka perlu bergerak seiring dengan perubahan nilai dan sikap masyarakat. Masyarakat dan pengundi yang sebelumnya yang terperangkap dalam kepompong politik perkauman mulai melihat perkembangan politik dan demokrasi dalam konteks yang lebih kritis dan menyeluruh. Perubahan tersebut sedikit sebanyak menggambarkan perubahan dari segi kematangan demokrasi dan berpolitik dalam kalangan rakyat. Oleh itu, jika BN mahu mengekalkan penguasaan politiknya, mereka perlu melakukan sesuatu untuk memenangi PRU akan datang. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang isu politik pada awal kemerdekaan mengenai masyarakat pelbagai etnik beralih angin. Masyarakat pelbagai etnik mula beralih angin apabila mereka lebih memihak kepada pembangkang dan menolak barisan nasional yang dianggap bersifat tsunami politik. Ini kerana pertama kali Barisan Nasional hilang sokongan daripada pelbagai etnik dalam pilihan raya 2008. Terutama pengundi Melayu, Cina dan India di kawasan Pekan, Bandar dan Bandaraya. Barisan Nasional tidak lagi memenangi 2/3 kursi parlimen. Pulau Pinang juga terlepas ke tangan pembangkang. Kawasan di mana merupakan tempat pelbagai etnik menjadi persaingan sengit sehingga menyebabkan calon Barisan Nasional di kawasan itu telah mengalami kekalahan walaupun kawasan itu sebelumnya dipegang oleh Barisan Nasional. Kubu kuat Barisan Nasional seperti Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan Perlis masih lagi dipegang oleh Barisan Nasional. Tetapi kawasan seperti wilayah Kuala Lumpur, Selangor dan Perak cenderung dipegang oleh pembangkang kerana penduduk majoriti etnik Cina. Seterusnya, bagi kawasan yang didominasi etnik Cina dan India, sokongan terhadap Barisan Nasional adalah rendah. Semakin tinggi jumlah bilangan etnik Cina, maka semakin kuatlah sokongan mereka kepada pembangkang seperti DAP dan PKR. Menariknya, sokongan kepada pembangkang tidak mengikut garis etnik tetapi lebih berdasarkan parti. Pengundi etnik Cina dan Melayu cenderung menyokong calon pembangkang tanpa mengira etnik calon berkenaan. Selain itu, sokongan etnik Melayu terhadap PKR semakin meningkat terutama sejak pemecatan Datuk Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri, di mana PKR mendapat sokongan tertinggi dalam pilihan raya 2008 sebanyak 19%. Walau bagaimanapun, sokongan terhadap UMNO dan PAS meningkat dengan pengundi etnik Melayu adalah berada 65% bagi UMNO dan 75% bagi PAS. Ini bermaksud pengundi Melayu masih lagi memberi sokongan terutamanya kawasan yang terdapat 50% pengundi etnik Melayu. Kegagalan Barisan Nasional mengekalkan majoriti 2/3 dan kejayaan Sabah dan Sarawak menjadi kubu kuat dengan masing-masing kalah hanya 1 daripada 54 kerusi. Keadaan ini menyebabkan Sabah dan Sarawak dianggap sebagai simpanan tetap Barisan Nasional. Hasilnya, Barisan Nasional mengecilkan saiz kabinet, persekutuan, peranan yang dominan sebagai speaker dan timbalan speaker Dewan Rakyat diberikan kepada pemimpin politik dari Sabah dan Sarawak. Oleh itu, Barisan Nasional mengambil langkah proaktif dan realistik meminda perlembagaan dengan memperkenalkan keanggotaan bergabung pada November 2010. Iaitu individu yang ingin menganggotai Barisan Nasional boleh memohon terus sebagai ahli bersekutu dan pertubuhan bukan badan kerajaan NGO. Dan parti politik boleh memohon terus menjadi ahli gabungan. Akhir sekali, tindakan tersebut disifatkan mampu membuka pintu keahlian Barisan Nasional kepada individu daripada pelbagai latar belakang etnik, NGO dan parti politik. Sekian, terima kasih. Isu sosial yang pertama adalah kebebasan beragama. Kebebasan beragama bermaksud dalam sesebuah kelompok masyarakat atau seseorang itu bebas untuk memilih menganuti agama yang mereka kehendaki, tidak mempunyai paksaan untuk menganuti mana-mana agama.
Kebebasan beragama juga didapati tercatiti dengan jelasnya dalam Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara yang menjadi teras pentadbiran Kerajaan Malaysia. Perkara 11 di dalam Perlembagaan Malaysia ada menyatakan bahawa individu yang berumur 18 tahun ke atas bebas memilih agama masing-masing. Islam tidak menghalang penganutnya untuk berkarya dan melahirkan ekspresi diri mereka. Tetapi, Islam melarang penganutnya untuk menyentuh isu-isu atau perkara-perkara yang sensitif dengan Islam. Undang-Undang Malaysia melarang sebarang ajaran daripada agama Kristian maupun Hindu kepada mereka yang beragama Islam. Namun, Undang-Undang Malaysia tidak melarang ajaran Islam dari menular kepada mereka yang bukan beragama Islam. Ketidakadilan yang seringkali disebut ini seringkali digunakan oleh mereka yang bukan beragama Islam bagi menghentam Undang-Undang Malaysia yang memberikan kelebihan kepada agama Islam. Status kebebasan beragama di Malaysia adalah merupakan salah satu masalah kontroversi. Akan tetapi, kekebalan undang-undang yang terdapat dalam perlembagaan merupakan benteng dalam menangani isu-isu kebebasan beragama di Malaysia dalam mewujudkan suasana yang aman dan harmoni. Isu sosial yang kedua ialah isu dan cabaran pendidikan semasa dalam masyarakat Melayu. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu membuktikan bahawa bahasa Melayu pernah diangkat sebagai bahasa lingua franca di Asia Tenggara, khususnya pada zaman kemasyhuran Kesultanan Melayu Melaka. Namun begitu, permulaan abad ke-20 merupakan era penjajahan barat ke atas kepulauan-kepulauan Melayu iaitu Inggeris bagi semenanjung tanah Melayu. Keadaan yang sedemikian telah menyebabkan bahasa Melayu telah menghadapi cabaran. Bermulalah kemerosotan kedudukan bahasa Melayu sebagai lingua franca di rantau ini. Dalam konteks ini, pihak penjajah telah memaksa menggunakan bahasa mereka sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar pendidikan terhadap jajahan takluk mereka. Setelah sekian lama kemerdekaan tercapai, barulah bahasa Melayu telah dikembalikan statusnya sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan lingua franca di rantau ini. Dan 32 tahun pelaksanaan sepenuhnya dasar pendidikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan, bahasa Melayu telah menghadapi cabaran yang tidak diduga apabila Akta Pendidikan 1996 dan Akta IPTS 1996 diluluskan. Maka semua IPTS dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Namun, apabila keadaan belum reda, satu cabaran telah muncul iaitu pada tahun 2003 penggunaan bahasa Inggeris bagi semua mata pelajaran matematik dan sains dalam semua peringkat. Namun, pejuang-pejuang bahasa Melayu bersatu tenaga untuk memastikan bahasa Melayu mendapat tempat di negara ini seperti termaktub dalam Perlembagaan Negara Perkara 152. Akhirnya, pada tahun 2012, penggunaan bahasa Inggeris dalam sains dan matematik dihapuskan. Tambahan pula kenyataan yang menyatakan bahawa penggunaan bahasa Inggeris sangat penting untuk menyediakan seseorang pelajar untuk menyumbang kepada pembinaan negara ke peringkat yang tinggi sebagai birokrat ataupun teokrat dan profesion-profesion lain. Cabaran seterusnya di era ini iaitu pencemaran bahasa juga salah satu menjadi isu bagi cabaran bahasa Melayu. Pencemaran bahasa ialah penggunaan atau mencampurkan bahasa asing dengan bahasa asli dalam percakapan dan penggunaan seharian ataupun rasmi. Tuntasnya, masyarakat Malaysia perlu mempunyai sikap bangga diri terhadap bahasa ibunda kerana pada suatu ketika dahulu, bahasa Melayu merupakan bahasa yang telah diterima di peringkat antarabangsa iaitu zaman Empayar Sriwijaya. Pada hari ini, bahasa Melayu mempunyai jumlah penutur yang dianggarkan hampir 250 juta dan bahasa Melayu telah menjadi bahasa rasmi untuk 4 buah negara iaitu Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura. Sekian, terima kasih. Yang ketiga adalah cabaran pemisahan dari segi fizikal bagi Melayu di luar bandar. Ini berlaku apabila kurangnya percampuran dan interaksi sosial antara kaum.
Apabila perkara ini berlaku, tidak akan timbul rasa kepercayaan dan kekitaan dalam diri setiap kaum dan etnik. Apabila kepercayaan ini telah hilang, maka sesuatu hubungan yang baik sukar untuk dibentuk. Kekurangan ini terhasil daripada pemisahan yang berlaku seperti pemisahan dari segi fizikal. Kontrak sosial pemisahan fizikal ini berlaku pada asasnya akibat keadaan geografi yang memisahkan etnik. Kedudukan yang jauh terpisah dan ditambah lagi oleh dasar pecah dan perintah yang mengasingkan pemerintahan dan penempatan di mana orang Melayu berada di luar bandar untuk menjalankan kegiatan ekonomi seperti bertani dan ke laut. Orang India pula berada di estet dan ladang untuk bekerja di sana, sedangkan orang Cina berada di bandar untuk melombong dan menjalankan perniagaan. Untuk menyempurnakan dasar ini, British telah menyediakan segala kelengkapan termasuklah sistem pendidikan di tempat yang diasingkan ini. Akibat pemisahan ini bukan sahaja merenggangkan hubungan dan interaksi, tetapi juga menguatkan lagi etnosentrisme dan menimbulkan prasangka antara kaum. Jadi kesimpulannya adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia amat penting untuk mewujudkan keamanan negara. Kita haruslah berbangga dan bersyukur dengan keamanan yang telah dikecapi ini. Masyarakat Melayu telah menghadapi pelbagai cabaran dari segi ekonomi, politik dan sosial sejak dari awal kemerdekaan lagi. Masyarakat Melayu haruslah mengambil peluang yang ada supaya mereka tidak ketinggalan dengan etnik lain. Pada awal kemerdekaan, jurang yang ada antara etnik Melayu dengan etnik lain amat ketara ketika itu apabila etnik Melayu hanya terlibat dalam sektor pertanian dan pelombongan. Ini berpunca dari faktor sejarah khususnya dasar penjajah. Jurang yang berlaku menyebabkan kerajaan ketika itu cuba untuk membantu masyarakat Melayu untuk bangkit dan keluar dari masalah itu. Seterusnya, dari segi politik, kawasan yang mempunyai penduduk etnik lain yang lebih ramai, mereka lebih menyokong pembangkang dari Barisan Nasional. Ini boleh dilihat ketika pilihan raya 2008 yang ketika itu dipanggil sebagai tsunami politik. Tetapi, penduduk Melayu masih juga memberi sokongan terutamanya di kawasan yang terdapat 50% penghuni etnik Melayu. Ketika awal kemerdekaan, isu pendidikan telah diambil berat supaya semua etnik Melayu dapat mengecapi pendidikan yang sama rata. Di samping itu, hak kebebasan beragama hendaklah diteruskan supaya negara terus mengecapi keamanan yang ada. Oleh yang demikian, masyarakat Melayu haruslah mempunyai keyakinan diri dan mampu bersaing agar tetap berjaya menghadapi cabaran-cabaran yang ada. Ini sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.